Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat bin Sumardi. Saya daripada jurusan Diploma Teknologi Elektrik. Nombor angka giliran K251 GETE 023. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai portable solar supply. Kumpulan saya terdiri daripada dua orang, iaitu saya sendiri Muhammad Rahmat bin Sumardi dan juga rakan sepasukan saya Muhammad Amir Hakimi bin Muhammad Zakri dengan angka giliran K251 GETE 009. Penyelia untuk projek kami ialah Encik Haji Anwar bin Haji Zahari. Terdapat 6 poin yang akan dibincangkan di dalam pembentangan ini. Satu ialah masalah kajian yang kami dapati. Kedua ialah penyelesaian masalah. Yang ketiga, komponen dan bahan yang digunakan. Keempat, kelebihan projek kami. Kelima, metodologi projek. Dan keenam, batasan kajian kami. Masalah kajian yang kami dapati ialah penjana sedia ada tidak mudah dibawa kerana ia agak berat dan tidak disesuaikan, tidak sesuai digunakan di semua tempat. Kerana jika kita ingin menggunakan beban yang kecil saja, tidak berbaloi untuk kita membawa penjana yang sedia ada kerana ia berat dan kita perlu membawa petrol atau bahan bakar untuk menghidupkan power supply. Ini juga akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar kerana penjana sedia ada bising dan juga melepaskan asap sebagai bahan buangan. Yang ketiga ialah kelemahan yang kami dapati daripada projek ini ialah sekiranya pengguna ingin menggunakan beban yang besar atau beban yang memerlukan tenaga yang tinggi, projek kami tidak mampu untuk menampung kehendak pengguna kerana kami menggunakan komponen yang kecil untuk menjimatkan kos semasa membuat projek ini. Penyelesaian masalah yang kami dapati ialah kami menggunakan komponen yang lebih ringan daripada komponen-komponen yang terdapat di dalam penjana sedia ada, dan juga kami menggunakan bekas dengan pemegang supaya ia lebih mudah dibawa. Dan bekas yang kami gunakan ialah bekas plastik yang berdaya tahan tinggi. Jadi projek ini amat sesuai untuk diletakkan di mana-mana dan digunakan di mana-mana saja. Projek ini juga tidak mengeluarkan bunyi bising dan juga tidak memerlukan bahan bakar. Kami hanya menggunakan sumber tenaga boleh diperbarui seperti cahaya matahari. Bateri kami boleh dicas semula menggunakan cahaya matahari. Jadi sambil kita menggunakan projek itu, dalam masa yang sama kita juga boleh mengecas projek tersebut. Komponen dan bahan yang digunakan ialah bateri 12 volt untuk membekalkan tenaga kepada projek kami. Ini juga menjadi tempat menyimpan tenaga yang dikumpul daripada panel solar. Yang kedua ialah solar panel itu sendiri untuk menyerap tenaga matahari untuk ditukar kepada tenaga elektrik dan simpan ke dalam bateri. Solar charge controller ini ialah untuk mengawal arus yang masuk ke dalam bateri agar bateri tidak overcharge dan rosak. Inverter kami gunakan ialah untuk menukarkan arus DC daripada bateri menjadi arus AC soket untuk kami menggunakan beban. Soket 13 ampere kami gunakan mendapat klarifikasi daripada SIRIM dan ia selamat digunakan. Kami menggunakan Swiss untuk memutus dan menyambungkan litar untuk menjimatkan tenaga dan juga mengelakkan daripada berlakunya litar pintas. Meter untuk menunjukkan bacaan voltan dan meter. Jadi sekiranya voltan bateri dalam keadaan rendah, kami boleh mematikan projek tersebut dan mengecas bateri terlebih dahulu untuk memanjangkan jangka hayat bateri. Meter ampere kami gunakan untuk melihat arus yang digunakan oleh beban. Jadi ini tidak akan memaksa bateri untuk menggunakan voltan yang lebih kerana kami boleh membaca arus dan kami tak akan menggunakan beban yang memerlukan arus yang tinggi. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sepasukan saya, iaitu Amir Hakimi bin Muhammad Zakri. Dia akan menentangkan tentang kelebihan projek kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih rakan sepasukan saya, itu Rahmat. Poin kami yang seterusnya ialah kelebihan projek. Kelebihan projek kami ialah yang pertama, mudah untuk dibawa ke mana-mana saja. Yang kedua, boleh dicas menggunakan tenaga matahari dan menjimatkan kos penggunaan. Yang ketiga, memelihara alam sekitar dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbarui.
Poin kami yang seterusnya ialah metodologi kajian. Seperti yang dah lihat, inilah catatan kami yang dimulai pada minggu pertama dalam bulan April dan diakhiri pada minggu keempat dalam bulan Oktober. Carta ahli kajian. Yang pertama, kami mendengar taklimat mengenai projek akhir tahun daripada pensyarah. Yang kedua, pembincangan projek di antara pelajar dengan pensyarah. Yang ketiga, membina idea asas proses. Yang keempat, pembentangan projek kepada pensyarah. Kelima, membuat kertas kerja. Sekiranya kertas kerja perlu diperbaiki, kami akan membincang semula dengan pensyarah untuk diperbetulkan. Seterusnya, membuat rekaan dan skematik projek. Yang ketujuh ialah membentangkan projek kepada pensyarah. Yang ke-8, pelaksanaan projek oleh pelajar. Yang ke-9 iaitu menguji kefungsian projek oleh pelajar. Okey, poin yang seterusnya iaitu reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian boleh beroperasi dengan sempurna, mudah dibawa ke mana-mana dan mengikut spesifikasi reka bentuk yang ditetapkan. Poin yang terakhir iaitu batasan kajian. Kajian ini terbatas pada pengguna yang menggemari aktiviti luar. Selain itu, orang yang ingin mendapatkan sumber tenaga AC ketika berada di tempat tertentu. Yang ketiga, pengguna yang ingin menggunakan beban yang besar. Kesimpulan daripada pembentangan ini ialah masalah penggunaan bejana yang menggunakan bahan api untuk beban yang kecil dapat diselesaikan dan ia dapat memelihara alam sekitar yang semakin tercemar. Akhir kata dari saya, nature is a gift. Use it wisely. Terima kasih. Bye-bye.